Assalamualaikum, nama saya Mahfuzah binti Meswan, bernombor matrik 2011414664. Saya akan membentangkan infografik saya yang bertajuk Kesenian dan Budaya Tempatan, Hubungan Sosial Rentas Etnik, Perkahwinan Campur. Apa itu perkahwinan campur? Perkahwinan campur merupakan penyatuan antara dua insan daripada golongan yang berbeza sama ada dari segi etnik, ras, bangsa maupun agama. Konsep perkahwinan yang menjelaskan hubungan rasmi di antara lelaki dengan perempuan dan merupakan asas dalam membentuk keluarga dalam masyarakat. Di Malaysia, sejarah perkahwinan campur bermula pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Meskipun umumnya berlaku disebabkan faktor perasaan, komposisi, masyarakat yang bercampur dan polisi kerajaan sesebuah negara turut menyumbang kepada terjadinya perkahwinan campur. Terdapat 4 objektif untuk kajian ini. Yang pertama sekali, untuk mengenal pasti peranan amalan perkahwinan campur dalam mengeratkan hubungan etnik. Yang kedua, untuk mendapatkan pandangan masyarakat pelbagai kaum terhadap amalan perkahwinan campur. Yang ketiga, untuk mengenal pasti faktor-faktor perkahwinan campur berlaku. Dan akhir sekali, untuk mengenal pasti kesan-kesan amalan perkahwinan campur terhadap hubungan etnik. Perkahwinan campur membantu mendekatkan etnik-etnik yang jauh. Masih terdapat segelintir masyarakat yang menganggap amalan perkahwinan campur sebagai suatu yang tidak baik sehingga sanggup membuang keluarga. Masyarakat berpendapat bahawa perkahwinan campur ini adalah sebagai trend. Kesan-kesan baik dan buruk amalan perkahwinan campur perlu diambil serius, dikaji dan diselesaikan. Jenis perkahwinan terbahagi kepada 3. Yang pertama, antara kaum. Perkahwinan di antara seseorang yang berlainan bangsa dengan yang lain seperti bangsa Cina dan India yang digelar sebagai Chindian. Yang kedua, antara agama. Perkahwinan yang terjalin antara pasangan yang berbeza agama seperti agama Islam dan Hindu. Dan yang ketiga, antara negara. Ikatan perkahwinan yang terbina daripada seseorang yang berbeza negara, sebagai contoh seorang rakyat Malaysia dengan pasangan rakyat British. Kaedah atau instrumen kajian adalah dengan menggunakan data sekunder. Menurut Sabitan American 2005, data sekunder ialah data yang telah dikumpulkan oleh pengkaji lain. Secara umumnya, data sekunder ialah data yang diolah daripada sumber yang sedia ada, iaitu data primer yang telah diterbitkan atau didedahkan kepada umum seperti arkib, dokumen awam, buku, jurnal dan sebagainya. Terdapat 2 sumber data. Yang pertama, melalui asas internet. Maklumat diperolehi melalui hasil carian artikel, blog, dokumen-dokumen seperti PDF, laman web berunsurkan pendidikan atau kajian. Data maklumat ini lebih meluas kerana kawasan carian maklumat yang tidak terhad dan tidak tertumpu di dalam sesuatu kawasan. Objektif yang menggunakan kaedah ini adalah objektif yang ketiga, iaitu untuk mengenal pasti faktor-faktor perkahwinan campur berlaku. Yang kedua, menganalisa dokumen. Maklumat dikumpul dengan menganalisis dokumen-dokumen yang sedia ada. Sumber dokumen berbentuk penulisan meliputi buku, jurnal, akhbar, majalah, rekod-rekod yang berkaitan dengan pentadbiran dan sebagainya. Objektif yang menggunakan kaedah ini ialah objektif yang keempat, iaitu untuk mengenal pasti kesan amalan perkahwinan campur terhadap hubungan etnik. Kajian telah dilakukan ke atas sesetengah pasangan yang berkahwin campur tentang faktor yang mendorong berlakunya perkahwinan campur. Rata-rata pasangan memberi respon yang tinggi kepada faktor yang pertama, iaitu perasaan. Faktor kedua terbesar mengapa perkahwinan campur berlaku adalah kerana mereka tertarik untuk mendalami dan mempelajari tentang agama dan budaya lain. Selain itu, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum antara faktor berlakunya perkahwinan campur. Di samping itu, polisi kerajaan juga mendorong perkahwinan campur dengan menggubal dasar-dasar yang memudahkan lagi urusan perkahwinan antara dua pihak. Melalui respon yang diterima, didapati perkahwinan campur yang terbina sejak generasi dulu dapat membentuk susu galur yang unik. Hal ini menjadikan variasi susu galur itu kesan terbesar daripada amalan perkahwinan campur.
Selain itu, kesan perkahwinan campur memberi impak yang positif kepada masyarakat kerana pasangan perkahwinan campur menunjukkan sifat-sifat yang boleh diteladani serta dapat mengurangkan sikap perkauman dan penindasan terhadap kaum lain dapat dikurangkan. Perkahwinan campur juga dapat menyumbang kepada pembinaan bangsa Malaysia disebabkan oleh penyatuan pelbagai budaya masyarakat dan dapat merealisasikan globalisasi untuk kemajuan negara. Kebanyakan daripada responden memberi penilaian yang positif terhadap amalan perkahwinan campur. Hal ini kerana perkahwinan campur dapat mengeratkan silaturahim antara kaum dan dapat bertukar pandangan tentang budaya dan adat masing-masing. Rata-rata masyarakat berpendapat bahawa anak kelahiran campur lebih bijak dan sihat. Anak-anak hasil perkahwinan campur yang mempunyai latar belakang budaya yang berlainan dapat mendedahkan anak-anak dengan kepelbagaian adat dan budaya antara ibu dan bapa sekaligus meningkatkan tahap komunikasi dan semangat kemasyarakatan dalam diri. Perkahwinan campur termasuk dalam salah satu langkah ke hadapan dalam usaha mencapai matlamat perpaduan dan integrasi kaum untuk menjayakan agenda pembinaan negara bangsa. Amalan perkahwinan campur dapat melahirkan semangat dan kefahaman terhadap budaya serta adat sesuatu kaum selain menyingkirkan prejudis terhadap kaum lain kerana penyatuan dua insan boleh menyatukan keluarga yang berlainan kaum. Untuk menggalakkan amalan perkahwinan campur di Malaysia, pihak kerajaan, agensi-agensi kekeluargaan, badan persatuan dan pertubuhan bukan kerajaan boleh memberikan insentif kepada mana-mana pasangan yang akan mendirikan rumah tangga. Peranan institusi agama, persatuan bukan kerajaan, institusi sosial lainnya amat diharapkan dalam usaha merangsang pertubuhan minda bagi mengubah persepsi agar perkahwinan campur dapat dikembangkan sebagai salah satu jambatan untuk membina negara bangsa.